Pinjam telinga kejap. Dengar betapa rangupnya french fries kita ni. Dan Ellie akan tunjukkan juga resepi sos dipping keju ni. Senang saja nak buat, sampai sikit pun tak boleh berhenti perhati Ellie makan. Dan Ellie akan tunjukkan juga 2 cara untuk masakkan french fries ni. Mula-mula sekali kita akan sediakan dulu kita punya ubi kentang. Carilah ubi kentang yang bulat elok je. Kalau kata bentuk yang pelik-pelik ni susah sikit nak potong. Siapkan dulu dia punya kulit. Kalau kata kau nak pakai pun tak apa. Dan kemudian Ellie akan potongkan dia, nak bagi dia jadi 4 segi dulu. Senang sikit nak potong. Lepas tu barulah kita akan membentukkan dia macam ni. Barulah kita dapat bentuk macam french fries yang kita selalu beli tu kan. Tak perlu nak perfect sangat pun, asalkan ada rupa sudahlah. Dan selepas tu kita akan rendamkan dia dekat dalam sedikit air. Nak buangkan dia punya kanji dia dulu tau. Kalau nampak macam air tu masih berkeladak, pergi basuhkan dia sehinggalah air tu jernih. Bila dah elok tu, masukkan sedikit garam dan lepas tu rendamkan dia selama 20 ke 30 minit. Sementara tu nak tengok TV boleh, ataupun nak sediakan terus kita punya dapur ni pun boleh. Dan masukkan sedikit garam. Kenapalah pula tak fokus tu. Dan lepas tu bila nampak air dah mula merenih, boleh masukkan kita punya kentang yang kita rendam tadi. Masakkan dia dengan api sederhana selama 5 ke 8 minit. Senang cerita bila kita dah boleh cucuk sikit tu, okey lah. Tapi jangan lama sangat, nanti kalau kata lama sangat terlampau lembut pun tak syok juga. Susah nak goreng nanti. Tapiskan kita punya kentang goreng kita. Kentang goreng apa ya? Kentang yang kita rebus ni dulu. Dan kemudian Ellie akan masukkan sedikit lagi garam untuk naikkan rasa dan nak bagi dia lebih kurang lembab tau. Toskan air sebanyak yang mungkin. Dan lepas tu Ellie akan letakkan dekat atas permukaan bersih, macam kain macam ni. Sebab apa? Sebab Ellie nak bagi dia serap air. Yang penting pasal french fries ni kan, kita tak nak dia terlalu lembab. Susunkan dia supaya dia tak bertindan dan tak melekat. Dan Ellie sarankan lepas tu korang biarkan dia selama 1,5 jam ke 2 jam macam tu. Alright, so lepas sahaja 2 jam ni Ellie akan periksa tengok okey tak kita punya french fries tu. Lembab lagi tak? Yang macam ni okey lah ni. So sekarang ni kita dah ready untuk masakkan dia. Tapi sebelum tu Ellie sarankan masukkan dulu tepung jagung kita ni untuk nak serapkan selebih-lebih lagi air dekat dalam tu. Dan satu lagi, dia boleh membuatkan permukaan tu lebih crispy lah. Salutkan dia dan pastikan semua french fries kita tu dah terkaut dengan elok. Alright, so sekarang ni dah sedia dah nak goreng. Tak sabar-sabar korang nak makan kan? Ellie pun gitulah. Jadi panaskan kita punya kuali ni dan masukkan minyak. Pastikan minyak tu boleh tenggelamkan semua french fries kita tu. Gorengkan satu dulu. Bila tengok dia macam okey dulu, barulah kita masukkan yang lain. Sebab apa? Sebab takut nanti kita goreng dia terlalu sejuk sangat, dia akan serap minyak. Yang itu kita tak nak. So Ellie akan gorengkan dia sedikit demi sedikit macam ni pada api yang sedang selama 4 ke 5 minit sahaja. Jangan lama-lama. Nampak dia punya tepi tu dah start garing, angkat sahaja. Memang nampak macam kuning cair sebab kita tak habis masak lagi tau. Kita memang akan masakkan dia 2 kali. Kalau kata korang nak goreng terus pun boleh, tapi Ellie lagi suka untuk bagi dia macam relax dululah. Selepas itu panaskan kita punya minyak tu pada suhu yang agak tinggi, lebih tinggi daripada tadi, dan kita akan gorengkan kita punya fries kita sekali lagi. Kali ni kita akan goreng banyak-banyak pun tak apa, tapi gorengkan dia pada 1 ke 2 minit sahaja. Jangan lama-lama. Cuba tengok beza antara yang kita goreng yang pertama dan kita goreng yang kedua. Nampak kan dia punya beza dia tu? So itulah dia fungsi double fry. Selalu mesti korang dengar kan dalam K-pop lah, Korean chicken apa semua tu suka sangat buat double fry tu. So dah siap dah kita punya french fries kita. Senang saja kan? Itulah dia tips untuk memastikan kita punya fries crunchy di luar dan lembut dekat dalam. So kalau katalah korang tak nak gorengkan semua serentak, boleh, tak ada masalah. Lepas korang dah rebuskan apa semua tu, bagi dia kering, lepas tu korang boleh bekukan dulu. Next time bila korang dah ready untuk goreng, bawa keluar daripada peti ais dan keringkan dia dan gorengkan dia seperti biasa. Nak makan saja macam ni pun boleh, ataupun kalau nak lagi sedap kan, kita buat dipping sauce cheese kita ni. Senang sangat weh. Untuk kita sediakan kita punya sos dipping keju ni, kita akan masakkan mentega dan juga tepung gandum. Kita akan buat dia punya roux, R-O-U-X. Kita nak bagi dia senang pekat, so kita akan buatkan roux macam ni. Masakkan dia tapi pastikan api tu jangan kuat sangat, kita tak nak dia hangit. Bila dah nampak colour dia warna perang-perang macam ni, boleh dah kita masukkan sedikit susu segar. Macam panas sangat lah pula. Kecilkan sikit api tu. Alright, so sekarang ni bila bahan dah teradun, masukkan kita punya cheese keping kita. Ellie suka pakai cheese keping sebab senang nak cari kan. Kalau kata korang nak pakai cheddar cheese yang lain tu boleh, tak ada masalah. Masukkan dia macam ni, carik-carikkan dia dan lepas tu gaulkan dia sehinggalah dia teradun dengan
adunan bahan-bahan kita yang lain tadi tu. Dan kemudian jom perasakan dia, masukkan sedikit garam, sedikit gula atau pemanis alternatif dan juga sedikit paprika. Jika korang maulah, tapi kalau kata ada lagi sedap. Lagipun dia membuatkan warna korang punya cheese punya dipping tu lagi cantik. Nampak dia macam warna oren-oren macam tu kan. Nak tahu macam mana dah siap ke tak, bila korang belahkan dia macam ni, dia terbelah elok macam lauk merah tu, maksudnya dah siap. So sekarang ni tuangkan saja dekat dalam bekas yang korang nak. Dan lepas tu teruslah hidang. Sedap ni makan panas-panas ni. Sama ada korang nak makankan fries macam tu sahaja ataupun dipping macam ni pun lagilah menambat selera kan. So dah tahu dah macam mana nak buat dia punya dipping sauce cheese ni kan. So jom kita rasa sikit. Ini gayanya bukan Ellie saja yang teringin, yang si belakang tu pun teringin juga. Tak kelip langsung matanya menengok kan kita punya dipping sauce cheese ni. Si Kis ni memang hantu cheese. Pantang nampak cheese, bau cheese memang cukup suka. Sebab itulah dia macam tu. Ellie sendiri ni tak adalah minat cheese sangat pun. Tapi bagi Ellie, dipping sauce cheese ni dengan dia punya french fries ni memang masyuk. So itu sahajalah resepi french fries yang mudah kita bersama cheese dipping sauce tu. Sakit hati lah tu sebab tak dapat. Korang boleh juga cuba resepi french fries rendah karbo. Yang ini adalah sesuai untuk mana yang nak rendahkan karbohidrat dan juga mencari satu lagi alternatif gluten free. Dia akan tunjukkan juga macam mana korang boleh buat dia punya seasoning ala-ala macam McD tu. Senang saja. So harap korang cuba lepas ni dan tag basically, okay? So selamat mencuba. Bye-bye. Okay, Mela. Mai, bagi sikit. Satu lagi cara untuk masak macam mana? Kita akan pakaikan menggunakan air fryer. Bila korang dah salutkan dengan tepung jagung tu, masukkan dekat dalam bekas macam ni dan masakkan dia selama 10 minit pada suhu 200 ke 220 darjah Celsius. Mula-mula korang akan nampak dia macam ni, nampak kuning cair tu. Lepas tu korang gorengkan dia sekali lagi pada suhu yang sama. Ellie anggarkan tambahlah dalam 5 ke 7 minit macam tu. Bila kita goreng dengan air fryer, dia lebih kering. Nampak dekat dalam tu dia macam kurang gebu sikit sebab air fryer ni memang dia mengeringkan sedikit. Crispy dia tu adalah sikit. Lepas tu dia macam kenyal sikit. Tapi yalah, korang dah save kalori lah dekat situ kan, tak pakai minyak. So ikutlah cara mana yang korang nak cuba asalkan korang suka. So selamat mencuba. Bye bye.